السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu annahu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka ya ibna adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan masa aku sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah baca surah At-Takatsur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hingga akhir ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata yaqulu ibnu adam, Nabi kata manusia selalu kata mali mali, hartaku hartaku. Abdullah bin Shikhir, dia kata dia nak pergi jumpa Nabi. Bila dia sampai, kebetulan Nabi tengah baca surah At-Takatsur. Dalam surah tu Tuhan kata alhaakumut takatsur. Maksud dia telah binasa, telah dilalaikan manusia yang suka takatsur, yang suka memperbanyak-banyakkan. Maksud at-takatsur ialah memperbanyak-banyakkan. Maksudnya ialah banyak harta, banyak anak, banyakkan kekayaan, banyakkan kawan. Manusia suka banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tu alhaakumut takatsur. Telah binasa kamu, telah dilalaikan kamu kerana sifat suka nak bagi banyak-banyak semua benda. Maka Abdullah bin Shikhir, bila dia sampai Nabi baca ayat tu, dia duduk, dia dengar. Habis Nabi baca, Nabi kata kat dia, Nabi kata yaqulu ibnu adam mali mali. Nabi kata manusia ni selalu kata hartaku hartaku. Tu rumah aku, tu tanah aku, ni duit aku, yang ni hak aku. Manusia selalu macam tu, selalu mendakwa apa yang ada ni hak dia. Nabi kata wahallaka ya bna adam min malik. Nabi kata apakah harta kamu yang sebenar wahai anak Adam? Nabi kata betul-betul harta kita ni apa?
Yang betul-betulnya harta kita ni apa? Kereta tu harta kita ke? Rumah tu harta kita ke? Tanah tu hak kita ke? Dusun kebun tu kepunyaan kita ke? Itu maksudnya. Nabi kata illa ma akalta fa afnaita. Nabi kata harta ni apa? Satu, kalau dia jenis makanan, kita makan habis. Kalau harta tu dari jenis makanan, kita makan fa afnaita, maka fanahlah dia, maka binasa dia, habis. Aulabista fa ablaita. Nabi kata ataupun kalau harta tu dalam bentuk pakaian, kita pakai lama-lama lusuh, pakaian tu lusuh jadi buruk. Tapi Nabi kata au tasaddaqta fa amdaita. Tapi kalau sekiranya harta tu kita sedekah, maka itu yang kekal menjadi harta kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi nak bagi tahu dekat kita, Nabi nak buka minda kita, Nabi nak bagi hati kita terbuka nampak. Sebenar-benar yang kata harta tu ialah apa yang kita sedekahkan. Hak tu harta kita yang abadi. Sampai akhirat esok, benda tu dinilai sebagai sesuatu yang berharga. Yang berharga tu harta. Rumah besar kita tinggal, kereta elok kita tinggal, ramai kita tinggal, pangkat kedudukan, kebesaran, kemewahan, segala-gala semua benda hak duk ada yang kita duk kata harta kita ni, kita tinggal. Tak ada manusia mati wak masuk dalam kubur dia kereta dia. Tak ada manusia yang mati wak masuk dalam kubur dia rumah dia. Tak ada manusia yang mati wak masuk harta benda dia, yang dia selama ni duk kata benda tu harta dia. Tapi manusia mati dia wak masuk amalan dia, amal sedekah dia, amal infak dia. Benda ni yang dia bawa masuk sama dengan dia dalam kubur. Nabi kata itulah harta yang sebenarnya, kerana dia bernilai sampai di akhirat esok. Benda yang bernilai itu harta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir faqama wa qad athara fi janbai faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'a. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakib istadalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, satu hari aku pergi ke rumah Nabi. Sesampainya aku di rumah Nabi, aku dapati Nabi SAW tengah tidur atas hasir, atas tikar. Hasir, tikar yang dianyam daripada daun korma. Abdullah bin Mas'ud kata dia pergi rumah Nabi. Kebetulan masa dia sampai, Nabi tengah duduk tidur beralaskan tikar pokok korma, tikar daun korma. Faqama, Nabi bangkit daripada tidur dia. Wa qad asfara fi janbai. Bila Nabi bangkit, dia kata aku nampak berbekas rusuk-rusuk Nabi SAW, bekas tikar korma tu. Hadis ni dia nak abang kata Nabi tidur tak ada tilam. Dia nak abang kata Nabi SAW tidur beralaskan tikar daun korma. Bila Nabi bangkit aja, berbekas di rusuk Nabi ni, dua-dua rusuk Nabi ni, fi janbai, pada dua rusuk Nabi ni bekas tikar daun korma tu.
Faqulna, jadi sahabat yang pi ni, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang kawan lain ni, sahabat lain ni bila pi tengok Nabi macam tu, Allah. Maka kata sahabat-sahabat ni, ya Rasulullah, lawittakhadna laka wita'a. Dia berkata dekat Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, izinkan kami nak buat tilam bagi dekat Tuhan. Kita tengok Nabi SAW tidur pakai lapik dengan tikar daun korma aja. Jadi satu nabi besar, satu pemimpin besar yang memimpin satu umat yang besar, Nabi SAW yang sehebat itu tidur tilam tak ada. Jadi bila sahabat tengok macam tu, mereka pun tidur ada tilam di rumah. Tiba-tiba Nabi yang mereka sanjung, yang mereka junjung, yang mereka hormat, yang mereka turut apa yang Nabi kata, Nabi tu tidur lapik tikar macam tu aja. Maka mereka kata dekat Nabi, lawittakhadna laka wita'a. Boleh tak boleh izinkan dekat kami nak buat tilam elok sikit bagi dekat Tuhan. Faqala Nabi SAW, Nabi kata, mali walid dunia. Nabi kata, apalah sangat dunia untuk aku. Nabi kata, dunia ni apalah sangat untuk aku. Ma ana fid dunya illa karakib. Nabi kata, aku umpamakan diri aku macam orang yang duk naik satu kenderaan. Istaghalla tahta syajarah. Dalam perjalanan aku naik kenderaan nak pergi ke satu tempat ni, aku tumpang berteduh di bawah satu pokok. Summa raha, kemudian aku rehat saat di bawah pokok tu. Wa tarakaha, tapi aku akan tinggal pokok tu kerana perjalanan aku jauh lagi. Nabi nak habaq dekat sahabat-sahabat yang simpati dekat dia ni. Sahabat simpati dekat Nabi, tengok hidup Nabi susah, tengok Nabi hidup macam tu ala qadar. Sahabat simpati, sahabat ingat Nabi SAW susah, maka mereka nak menyumbang, mereka nak bantu Nabi. Maka mereka minta izin dekat Nabi nak tolong, nak bantu, nak bagi Nabi selesa sikit, nak bagi Nabi senang sikit. Kita tengok Nabi respon balik, Nabi jawab balik. Nabi kata, apalah sangat dunia bagi aku. Bagi aku dunia ni, aku mengumpamakan dunia ni sebagai satu tempat yang temporary, tempat sementara. Aku ni ibarat satu orang yang nak pergi ke satu tempat yang jauh. Aku naik satu kenderaan, dalam perjalanan aku tu jumpa satu pokok teduh, maka aku tumpang duduk di bawah teduh pokok tu. Tapi aku tak selama-lama nak duduk di bawah teduh pokok tu, kerana perjalanan aku, kerana destinasi aku di lain. Nabi nak mengibaratkan kita ni, matlamat kita akhirat esok ni. Akhirat esok, kalau kita ke syurga, maka khalidina fiha abada. Kita dalam syurga selama-lama. Tapi kalau kita ke neraka, mati sebagai satu orang kafir, dia akan masuk neraka khalidina fiha abada. Dia kekal dalam neraka selama-lama. Itu destinasi, itu matlamat kita. Kita sanalah hakikat hidup yang sebenarnya. Maka nak pergi ke sana ni, kita dalam perjalanan nak pergi ke sana. Dalam perjalanan tu kita singgah di dunia. Daripada alam kita duduk dalam alam rahim mak kita lahir ke alam dunia. Daripada alam dunia sementara aja. Alam dunia ni macam ibarat orang tumpang duduk bawah satu pokok yang teduh. Saat kita akan pindah ke alam baqa. Nak masuk alam baqa, dia start dengan alam barzakh. Daripada alam barzakh itu adalah permulaan kepada alam akhirat, alam baqa, alam yang kekal. Lepas keluar daripada alam barzakh, alam kubur, kita keluar di mahsyar, itulah alam akhirat. Lepas itu kita ke syurga, itulah kehidupan yang abadi. Maka dunia ni, Nabi kata zat saja. Aku nak tumpang berteduh zat saja. Cerita dia selesa sangat pun tak guna. Sebab benda ni kita nak tinggal, bukan kita nak selama-lama di sini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW mempunyai pandangan yang cukup jelas tentang apa sebenarnya yang dicari di dalam hidup ini. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu,
Inna Allah Azza wa Jalla amarani an aqra'a alaik lam yakunil ladhina kafaru ila akhir ayat. Qala Ubay sammani lak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Fabaka atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, satu hari Nabi SAW jumpa Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab ini orang Ansar, dia orang Madinah. Dia orang yang banyak berjasa untuk Islam, dan Nabi SAW cukup sayang dekat dia. Ada banyak cerita tentang Ubay bin Ka'ab ini. Satu hari Nabi SAW cari Ubay bin Ka'ab ni. Bila jumpa Ubay bin Ka'ab, Nabi kata dekat Ubay, Nabi kata, Inna Allah Azza wa Jalla amarani an aqra'a alaik lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin ila akhir ayat. Nabi cari Ubay bin Ka'ab. Bila jumpa Ubay, Nabi baca surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab. Ni Nabi baca surah tu di depan Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW kata dekat dia, wahai Ubay, Inna Allah Azza wa Jalla amarani an aqra'a alaik. Nabi kata, wahai Ubay, aku cari kamu, aku nak baca surah ni dekat kamu, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala suruh aku baca ayat ni dekat kamu. Nabi SAW cari dia, cari Ubay bin Ka'ab. Punya ramai sahabat dia ada. Nabi SAW pergi cari Ubay bin Ka'ab. Nabi jumpa dia, Nabi baca surah ni, surah Al-Bayyinah ni, Nabi baca depan dia. Nabi kata dekat dia, wahai Ubay, aku cari kamu, aku baca lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab ni, aku baca surah ni dekat kamu kerana Allah suruh aku baca dekat kamu. Bila Ubay dengar macam tu, Ubay kata, sammani lak. Ubay kata, Tuhan sebut nama aku kah? Pasal Nabi cari dia, Nabi purposely saja pergi cari dia kerana nak baca surah ni. Nabi kata, Allah suruh aku baca surah ni dekat kamu. Ubay bila dengar macam tu, terkejut dia. Maka dia kata, sammani lak. Adakah Tuhan menamakan aku kepada kamu? Adakah Tuhan sebut, suruh cari aku, Ubay bin Ka'ab? Adakah Tuhan sebut nama aku, suruh Nabi cari mai baca surah ni? Qala Nabi SAW, Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya. Tuan-tuan, Tuhan sebut nama. Kita hari ni kalau orang Kepala Batas ni, Tok Guru Haji Abdullah Fahim lah, kebanggaan orang Kepala Batas. Kalau masa Allah yarham Tok Guru Haji Abdullah Fahim ada dulu, dia duk mengajar, dalam-dalam dia duk mengajar, dia sebut nama kita. Dia tak tahu nak abang lah, Tok Guru sebut nama aku, Tok Guru sebut nama aku. Ini ke pula kalau Nabi sebut nama kita? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut nama Ubay bin Ka'ab kepada Nabi, suruh Nabi pergi cari Ubay, suruh baca ayat ni. Maka Ubay bila dengar ni, dia kata, sammani lak. Adakah Tuhan sebut nama aku dekat Tuhan? Dia tanya Nabi. Nabi kata, na'am, ya. Takkan Nabi nak bohong dia, takkan Nabi cakap tipu dengan dia. Itu yang sebenarnya. Maka Nabi bagi tahu hak sebenarnya. Kata hadis tu, fabaka, menangis Ubay bin Ka'ab ni. Bila dengar macam tu, dia sebab, dia tak boleh nak bercakap, air mata keluar bercucuran. Tuhan sebut nama dia. Lebih-lebih lagi dalam surah Al-Bayyinah ni, ayat ujung tu Allah sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada
radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Ujung surah Al-Bayyinah tu Tuhan sebut sesungguhnya orang yang beriman, orang yang buat amal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka ni manusia yang paling baik di atas muka bumi. Kalau dia beriman, dia buat amal saleh, ini manusia paling baik, Tuhan kata. Tuhan kata lagi, jazaohum 'inda rabbihim, pembalasan yang Tuhan sedia kepada mereka di sisi Tuhan, jannatu adnin, syurga-syurga adnin, tajri min tahtihal anhar, yang di bawah sungai itu berlari anak-anak sungai. Khalidina fiha abada. Tuhan kata pula, siapa masuk dalam syurga adnin ini, kekal mereka di dalamnya selama-lama. Radhiyallahu anhum, ini yang utama sekali. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada semua mereka yang masuk syurga ni, wa radu anhu, dan mereka semua pun redha pada Tuhan. Zalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu adalah balasan kepada orang yang takut Tuhannya. Maknanya apa? Maknanya ayat ni bila Nabi pergi baca dekat Ubay sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat dalam syurga. Menangis dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka demikian yang kata Nabi SAW, kita dah cerita tadi macam mana dia, dan demikian yang kata sahabat Nabi macam mana mereka ni. Maka tidak heranlah generasi ini, generasi yang hidup sezaman dengan Nabi ini adalah generasi yang paling baik, kata Nabi SAW. Jadi kita yang hidup zaman hari ini sedaya upaya cuba. Tak boleh pergi 100% macam sahabat yang hidup zaman Nabi. Takat yang boleh buat kita buat. Usaha, kesungguhan ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menilai usaha dan kesungguhan kita itu, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 272. Muka surat 272. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Ahzab. Surah Al-Ahzab. Sambung bawah sekali muka surat 272, bawah sekali ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Maksudnya lagi menanya akan dikau ya Muhammad oleh manusia ahli Makkah tentang hari kiamat, bilakah waktunya. Sambung ayat kita nak baca malam ni. Penduduk Mekah, maksudnya ialah orang yang tak masuk Islam ni, orang kafir Mekah, kafir musyrikin Mekah. Mereka tanya Nabi SAW, mereka tanya, wahai Muhammad, kalau betul hang ni utusan daripada Allah, bagi tahu kat kami Ustaz, yang kata kiamat ni bila nak jadi. Firman Allah, qul innama ilmuha indallah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ilmunya, yakni bila nak jadi kiamat itu, ilmunya pada sisi Allah semata-mata. Allah suruh Nabi SAW bagi tahu dekat orang yang tanya ni, cerita kiamat bila nak jadi ni tak ada siapa tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bukan saja aku tak tahu, malaikat Jibril yang duk mai turun jumpa aku bawa wahyu tu, Jibril tu pun tak tahu. Pengetahuan tentang bila nak jadi kiamat ini adalah pengetahuan yang menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada ketahui akan dia oleh malaikat al-muqarrabun dan oleh anbiya al-mursalin. Malaikat yang muqarrabun, malaikat yang hampir-hampir diri dengan Allah pun tak tahu bila nak jadi kiamat. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah pun tak tahu bila nak jadi kiamat. Cerita dia kiamat ni bila, Allah saja yang tahu. Firman Allah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ati takunu qaribah. Dan tiada engkau ketahui, barangkali hari kiamat itu ada ia hampir. Tuhan kata maupun kita tak tahu bila nak jadi kiamat, tetapi kaedahnya kiamat ni benda dekat.
Maksud dia apa? Maksud dia kita ni daripada sehari ke sehari, daripada seminggu ke seminggu, daripada sebulan ke sebulan, kita ni makin dekat dengan mati, makin dekat dengan kiamat. Sebab mati, sebab kiamat ni benda yang sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tarikh duk ada dah. Kita ni kau duk sehari, kau duk seminit, kau duk sejam, kau duk sehari, kau duk seminggu, kita makin hidup dekat dengan tarikh tu. Tarikh kematian kita, tarikh Allah nak kiamatkan dunia ni, kita makin duk dekat, makin duk dekat. Benda yang kita makin duk pergi dekat, maknanya benda tu makin hampir. Maknanya kiamat semakin hampir. Begitu. Kerana kiamat bagi seseorang itu ialah matinya. Dia kata setidak-tidak kiamat itu ialah mati. Kiamat sebenarnya bila ditiup sangkakala yang pertama jadi kiamat. Yang kata langit terpecah, bumi terbelah, apa itu kiamat yang sebenar. Tapi nisbah kiamat kepada tiap-tiap orang manusia ialah mati. Mati itu kiamat. Mati itu kira akhirat. Hari akhir dalam hidup kita. Maka kita menempuh akhirat. Kita menempuh hari akhir dalam hidup kita. Kita dah hidup 70 tahun, kita dah hidup 80 tahun, kita dah hidup 40 tahun. Hari ini hari akhir kita. Maka hari ini hari kiamat kita. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu saat lagi nak mati. Tahkah pukul 2 saat lagi. Celek-celek mata dia menyawa penat tak pasal-pasal. Tak tahu pukul 2 suku mati. Tahkah pagi esok bangkit nak pergi sembahyang subuh, masuk pancong terleceh, kepala terantuk di mati. Kita tak tahu. Nak mati ni tak tahu. Macam mana cara nak mati tak tahu. Tahkah esok pagi nak pergi kerja, start kereta keluar-keluar, tak pasal-pasal lori main rempuh kereta kita. Kita tak minta benda ni. Tapi hak Tuhan duk tunjuk jadi keliling mata ni macam-macam cerita dah. Mati ni macam-macam cerita. Maka mati itu dia kata adalah kiamat kepada tiap-tiap manusia. Bila dia mati maka dia sudah kiamat. Orang lain tunggu bila hari mati itu hari dia kiamat. Kalau tak mati pun akan tiba hari kiamat di mana semua orang akan sekali mati. Maka ni adalah satu benda yang sehari ke sehari dia semakin hampir dengan kita. Firman Allah, innallaha la'anal kafirin. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah melaknat Allah akan segala kafir-kafir daripada rahmatnya. Tuhan tahu dah orang kafir ni bila dia jumpa Nabi, dia tanya soalan tu bukan tanya nak tahu, tapi tujuan tanya soalan tu kerana nak istihza, kerana nak buat main-main dengan Nabi SAW. Dalam Quran ada cerita yang kata golongan munafik, yang kata golongan kafir ni, mereka dengan Nabi ni macam mana ada cerita. Munafik ni apa dia? Dia tiap-tiap kali Nabi buat sesi pengajian, mereka tak pernah attend. Golongan munafik ni bila Nabi buat pengajian di masjid, Nabi buat kuliah, Nabi bagi ilmu dekat sahabat di masjid, munafik tak pernah attend. Munafik hanya seminggu sekali sembahyang jemaat depa main. Depa dengar apa khutbah Nabi nak baca jemaat ni, bila habis sembahyang keluar saja depa akan buat perli-perli di keliling masjid. Depa kata apa pula dia duk merepet hari ni. Benda ni disebutkan di dalam tafsir Al-Quran. Itu kerja orang munafik. Hadir tak hadir? Apa Nabi duk mengajar, apa Nabi duk terang, apa Nabi duk beritahu, mereka tak berasa nak ambil tahu. Jumaat ni pasti tempat sapi, pergi gagah dengar, turun aja tangga masjid, sembang. Merepek apa pula hari ni? Apa pula cerita dia baru hari ni? Cara cakap tu, cakap istihza. Dia kata, cakap nak perli-perli main. Maka bila jumpa Nabi, jumpa Muhammad ni saja nak tanya ni, kiamat ni bila yang takkan tak tahu kata orang kuat Tuhan, perli main. Maka oleh kerana sifat mereka suka buat perli main Nabi itu, Tuhan kata innallaha la'anal kafirin. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat dia akan segala kafir daripada rahmatnya. Tuhan tahu isi hati manusia. Firman Allah, wa a'adda lahum sa'ira, dan menyediakan Allah bagi mereka itu, yakni bagi orang-orang kafir yang buat perli Nabi ini, Allah menyediakan bagi mereka itu neraka, masuk mereka itu akan dia khalidina fiha abada, hal keadaan kekal mereka itu di dalamnya selama-lama. Wala yajiduna waliyan wala nasira, dan tiada dapat mereka itu wali yang memelihara mereka daripada kena api neraka, dan tiada pertolongan yang dapat menolak neraka daripada mereka itu. Tuhan dia boh terus aja depan ni. Berapa punya sayang aku dekat Nabi Muhammad SAW, orang hak aku sayang hampa buat macam tu.
Berapa punya kasihnya aku kepada Muhammad ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hampa sakiti orang yang aku kasih. Maka balasan setimpal untuk orang yang pergi buat lebih kurang kepada orang yang aku kasih, Tuhan kata apa dia? Yang pertama, innallaha la'anal kafirin. Tuhan laknat mereka. Akibat daripada laknat itu, wa a'adda lahum sa'ira. Tuhan sediakan bagi mereka ni neraka sa'ir. Khalidina fiha abada. Mereka di dalam neraka kekal selama-lama. Wala yajiduna waliyan wala nasira. Tak ada siapa boleh tolong mereka, boleh lindung mereka daripada kena api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak ayat dalam Quran cerita pasal dahsyatnya neraka Tuhan ini. Cukup banyak ayat dalam Quran. Ayat 74 surah Taha, Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Tuhan kata sesungguhnya siapa yang mati menghadap Tuhan dia dalam keadaan mujriman, dalam keadaan berdosa. Siapa yang mati, dia mati, ketika mati menghadap Tuhan itu, dia keadaan dia ni mujriman, keadaan dia orang buat dosa banyak. Fa innalahu jahannam. Tuhan kata bagi dia neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Tuhan kata aku kalau aku bubuh orang tu dalam neraka, la yamutu fiha, dia tak mati. Dia kena azab saja. 1001 macam azab Tuhan bagi kena kat dia. Kena punya teruk tapi tak mati. Dia jadi katun. Tuan-tuan biasa tengok gambar katun. Katun ni meletup, melambung apa lagu mana pun tak mati. Pernah tuan-tuan tengok gambar katun, tunjuk gambar katun mati? Katun tak pernah mati. Orang masuk neraka ni jadi macam katun. Dia ambil main besi pukul atas belah, lahum maqami'u min hadid. Bagi mereka ini maqami', cemeti daripada hadid, daripada besi. Balon atas belakang, bumbang-bumbang tunggi langgang, heret, umbat masuk dalam lubuk api neraka dan sebagainya, tak mati. Wala yahya. Tuhan kata tapi tak hidup. Maksudnya apa? Tidak hidup macam hidup orang-orang lain. Macam orang yang kena sakit teruk, kena kanser apa, teruk-teruk punya kanser ni, punya azab sengsara ni, tapi tak mati. Sampai mulut dia tak boleh tahan dengan sakit ni. Mulut bercakap, mulut kata apa, oh ya Allah, kalau lagu ni baik mati pun tak apa. Dia kata baik mati pun tak apa. Pasal apa dia kata baik mati pun tak apa? Pasal hidup pun tak ada makna. Kalau nak hidup menanggung sakit macam ni, dia kata baik mati. Macam tu. Orang masuk neraka esok, Tuhan kata la yamutu fiha wa la yahya. Dia tak mati tapi tak hidup. Maksud tak hidup apa? Tak hidup macam orang lain hidup. Kalau hidup semata-mata nak kena azab, baik mati tapi tak mati. Allah berfirman dalam ayat 115 surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tuhan kata dan aku humbankan mereka ke dalam neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 35, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Sadaqallahul azim. Ayat ni turun habuan orang yang patut bayar zakat tapi tak bayar. Tuhan kata yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana dipanaskan emas dan perak ni di dalam neraka jahannam. Dia atas dunia dulu orang kaya, ada emas, ada kekayaan tapi ambil simpan, tak buat keluar zakat. Semua kekayaan dia tu dijadikan emas, dileborkan emas tu di dalam neraka esok. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian dibakar depa ni, dibakar emas ni bagi lebong, ditempek di dahi depa, ditempek di rusuk depa dan ditempek di atas belakang depa. Kekayaan yang dia duk himpun ni semua dirupa ke dalam rupa emas, kemudian emas tu dileborkan dalam neraka, kemudian emas yang lebong tu Tuhan suruh malaikat pergi tempek di dahi, pergi tempek di rusuk kiri kanan, pergi tempek di atas belakang dia. Ambil itu azab bagi orang yang duk himpun kekayaan tidak mau keluar zakat.
Malaikat kata pula dalam duk tempek di dahi, duk tempek di rusuk di belakang, dalam duk buat tu kata pula hadza ma kanaztum li anfusikum. Malaikat kata ni benda yang hampa duk sembunyi, duk sorok di atas dunia dulu, tak mau nak keluar zakat, hampa duk sorok untuk diri hampa saja. Fazuqu ma kuntum taknizun. Nah, ambil benda yang hampa duk sorok dulu di atas dunia, ambil dia tempek di muka, tempek di badan manusia yang duduk di dalam neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oh, banyak ayat, kalau nak tengok cukup banyak ayat. Allah berfirman ayat 56 surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Tuhan kata apa? Sesungguhnya orang yang bantah dengan ayat Quran, saufa nuslihim nara, kelak kami akan masukkan mereka ni ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali badan mereka ni kena bakar dengan api neraka, habis rentung kulit-kulit mereka ni, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang rentung tu dengan kulit lain, kami bakar lagi. Masuk neraka kena bakar, rentung. Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali rentung kulit mereka ni kena bakar dalam neraka ni, badalnahum juludan ghairah, kami ganti kulit lain dekat mereka. Contoh, orang sains buat kajian, yang kita bila luka berdarah ni sakit pasal apa? Pasal kulit. Pasal kulit. Yang sakit tu pasal kulit. Kulit ni tempat yang paling sensitif, kulit ni, bukan isi dalam ni, kulit ni yang sensitif, kulit ni yang duk jadi punca sakit. Deria rasa kita kulit lah, kita pegang, kita tahu ni elok kata elok, kasar ke licin, kulit ni Allah sebut dalam Quran, kulit yang menjadi tempat paling sensitif pada tubuh manusia ni, kulit tu Tuhan sebut julud ni makna dia kulit. Maka tidak heran Tuhan spesifik sebut kulit. Tuhan tak sebut badan, dia sebut kulit. Memang dia tahu kulit tu yang duk manusia duk sakit tu, kulit tu punya pasal. Dia sebut kulit tu. Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali rentung kulit mereka, badalnahum juludan ghairah, kami ganti kulit lain pula. Kulit Tuhan sebut. Liyazuqul azab, Tuhan kata supaya mereka rasa azab ni. Atas dunia dulu bantah ayat Quran, hari ni aku nak mereka rasa azab ni. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha aziz, yang maha perkasa, lagi maha hakim, lagi maha bijaksana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat Quran. Orang-orang kafir musyrikin Mekah yang duk buat main-main dengan Nabi, duk buat tanya perli-perli bila nak kiamat, hang takkan tak tahu, hang orang kuat Tuhan, takkan Tuhan tak abad ke hang? Kerana duk buat perli-perli kepada Nabi ni, mereka disediakan neraka untuk mereka, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalam neraka selama-lama, la yajiduna waliyan wala nasira, tak ada orang boleh tolong mereka di dalam neraka esok ni. Sambung ayat tu, firman Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari yang ditunggang segala muka mereka itu, muka kafir itu ke bawah, yakni pada dalam neraka. Yang kata masuk neraka ni hari akhirat esok ni, orang yang bantah di atas dunia, di sana masuk neraka. Masuk neraka Tuhan kata yauma tuqallabu wujuhuhum, muka depa ni ditomohkan masuk ke dalam api neraka. Kalau baca ditunggang kan, dia berasa macam tak apa kejap. Tuqallabu ni maksudnya muka duk elok-elok lagu tu, tuqallabu terbalik turun di atas tanah. Kalau dalam bahasa kita kepala batas ni, tomuh pergi ke dalam neraka. Pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala tomuhkan muka mereka itu ke bawah, yakni pada dalam neraka. Yaqulun, maka berkata mereka itu, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Kata orang-orang yang kena tomuh muka dalam neraka ni, mereka kata, hai, kalaulah mudah-mudahan, kalaulah kami taat
akan Allah dan taat kami akan Rasulullah pada tauhid Allah. Bila kena tomuh masuk dalam neraka tu, dandan mulut ni kata. Dia kata apa? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Dia kata, ya Allah, kalaulah dulu kami taat kepada Allah dan Rasul, tentu tak kena macam ni. Kalau. Sebab dalam agama ni dia kata tak mau. Kalau ni dia punya kawan dia barangkali. Kalau dia tak pi hari tu barangkali dia tak mati dia ni. Kalau barangkali tak mau. Yang ni tak mau. Kalau tak mau. Benda dah jadi macam tu. Kalau apa lagi? Kalau lah dulu aku tak mau. Kalau apa? Kalau tak lagi dia main barangkali lah ni aku tak mau. Kerana ini perkataan orang yang menyesal di akhirat. Bila dah jadi macam tu, bila dah masuk neraka, bila dah kena tomuh muka masuk lagi ke dalam api neraka ni, pada masa tu baru nak kata, ya laitan, wahai Tuhan kami, kalaulah dulu ata'na Allah, kami taat kepada Allah, wa ata'na Rasulah, kalaulah dulu kami taat kepada Nabi, tentu tak jadi macam ni. Firman Allah, wa qalu, dan berkata segala yang mengikut, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kata mereka yang duduk dalam neraka ni, wahai Tuhan kami, bahawa kami telah taat ikut segala pengulu kami dan segala orang-orang besar kami, maka menyesat mereka itu akan kami, akan jalan hidayah agama engkau. Masa tu pergi nak tuduh orang lain. Bila dah kena masuk neraka, dilayan sebegitu rupa, dilayan dengan seburuk itu dia dalam neraka, mula mulut nak merepek. Mulalah orang yang masuk neraka ni kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, kami ni silap bukan kerana kami silap ni kerana orang-orang besar kami dulu, pemimpin kami dulu, wa kubara'ana, dan orang-orang kabir, orang-orang besar dulu, fa'adalluna sabila, mereka punya pasal yang kami jadi sesat. Nabi report dekat Tuhan esok ni dalam neraka, kata saya betul-betul tak jahat, mereka ni ya. Hang atas dunia dulu bodoh kan? Tuhan bagi jadi hang atas dunia dulu, Tuhan bagi otak, bagi fikiran, bagi hati, yang semua tu berfungsi. Kita masa hidup atas dunia, otak boleh fikir. Takkan kita tak tahu benda buruk, benda baik. Takkan kita tak tahu benda haram, benda halal. Takkan kita tak tahu hak mana satu jalan ke syurga, hak mana satu jalan ke neraka. Pasal apa kita pergi turut? Kalau dah orang heret kita pergi jalan tak betul, turut buat apa? Pilihan kita atas dunia, kita pilih untuk ikut jalan tak betul. Lepas tu nak salah dia yang ajak kita pergi. Dia ajak, dia memang masuk neraka dah. Ya hampir turut pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Rabbana atihim bi'afaini minal azab. Maka kata orang yang masuk neraka ni, wahai Tuhan kami, datang akan mereka itu 2 kali ganda azab daripada kami. Ubi duk habaq kat Tuhan pula, ya Allah, saya betul-betul, saya tak salah, saya tak tahu apa, dia ni yang buat saya bagi jadi macam ni. Ya Allah, bagi dekat dia 2 kali ganda azab daripada yang saya duk kena lah ni. Tak ada guna tuan-tuan. Kawan nak kita kata salah tu memang duk kena dah. Hang tu yang pergi ikut pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wal'anhum la'nan kabira. Dan laknat akan mereka itu akan sebagai laknat yang besar. Kata lagi dekat Tuhan, ya Allah, mereka ni lah yang menjadi culprit, dia kata. Maka oleh kerana dia culprit, laknat dia lagi teruk daripada laknat kami. Soal dia kena tu, soalnya yang hang pergi kena sama. Pasal apa yang hang pergi buat? Hang tahu dia tak betul, hang ikut buat apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. Wahai segala mereka yang beriman, jangan jadi kamu serta Nabi kamu Muhammad itu seperti segala Bani Israel yang menyakiti mereka itu akan Nabi Musa. Tuhan sebut dalam ayat ni, dulu Bani Israel mereka buat dekat Nabi Musa dah. Nabi Musa main ajak mereka elok-elok, mereka tak mau ikut. Tak mau ikut sudah, gasak Nabi Musa pula kat belakang lagi. Nabi Musa mai ajak Bani Israel suruh ikut agama Allah, ikut jalan kebenaran. Mereka tak mau ikut. Tak mau ikut tu dah satu salah. Gasak pula Nabi Musa kat atas belakang lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni,
Muhammad bagi tahu dekat mereka ni semua, jangan turut macam mana Bani Israel buat dekat Nabi Musa dulu. Kalau Bani Israel dulu duk buat lebih kurang dekat Nabi Musa, hampa jangan buat lebih kurang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fabara'ahu Allahu bima qalu, maka melepas Allah akan dia, yakni akan Musa, daripada barang yang kata mereka itu. Jadi Bani Israel ni dia pun bukan takat tak mau ikut Nabi Musa. Buat cerita tak elok pula terhadap Nabi Musa ni. Tak mau ikut, sudah habis. Kata pula lagi dekat Nabi Musa ni. Apa yang Bani Israel kata dekat Nabi Musa? Sabda Nabi SAW ini sabit daripada hadis sahih, tuan-tuan. Ni dia nak cerita di bawah ni, sabit daripada hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan buka dah Sahih Bukhari, jumpa hadis ni. Sini dia bawa maksud aja. Dia kata, maka kata mereka itu, adalah Bani Israel, sabda Nabi SAW, adalah Bani Israel itu mandi telanjang. Yang kata Bani Israel ni tak senonoh. Mandi, masa tu mana ada sauna, spa apa semua, tak ada. Dia pergi mandi sungai, dia mandi apa? Dia mandi lagu mandi koboi. Mandi tak pakai apa. Maka lihat setengah akan aurat setengah, jadi satu seronok pula. Bila pergi mandi, Tuhan tengok aku tengok hang. Tak senonoh. Dan Musa alaihi salam mandi seorang. Tapi Nabi Allah Musa alaihi salam, dia tak pergi join dengan puak kelang kabut ni puak koboi ni semua, dia tak pergi join. Dia bila main time mandi, dia sorang-sorang, dia tengok apa, dia pergi tempat yang mata orang tengok tak nampak, dia mandi-mandi cepat-cepat pakai baju. Oleh kerana Nabi Musa tak mau nak join kelab koboi ni, maka koboi-koboi ni marah kat dia. Biasalah benda ni, tuan-tuan. Benda ni bila ada puak, bila ada grup ni, bila kita tak join, kena marah. Sebab grup ni mau kita join, bila kita tak join, buat cerita macam-macam lah, nak perburuk. Nabi Musa dia tak maulah pergi join, benda tak betul. Hidup mandi cara koboi ni dia tak boleh lah. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang riwayat Al-Bukhari ni, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna Musa kana rajulan hayyan satiran. Nabi kata, sesungguhnya yang dikatakan Nabi Musa alaihi salam itu, kana rajulan, dia adalah seorang laki-laki hayyan, satu laki-laki yang cukup pemalu. Dia ni satu orang yang cukup pemalu. Satiran, dia satu orang laki-laki yang cukup menjaga aurat dia, menutup aurat dia. Orang tak boleh nak tengok ni tempat-tempat ni, dia cukup jaga aurat dia. Ini Nabi Musa alaihi salam. Maka apabila kelab koboi ni mandi, mereka duk mandi, Musa tak mau nak join dengan mereka, mereka tak suka. Pasal apa? Pasal Musa mandi seorang. Maka kata mereka itu, bila tak mau main join mereka, mereka kata, tiada menegah Musa daripada mandi sama dengan kita, melainkan kerana ia satu orang yang penyakit burut. Buat cerita. Hantar pasal apa Musa tak mau nak main berkoboi sama dengan kita? Hantar pasal apa? Burut je kan. Nampak tuan-tuan? Bila tak suka ni, bila tak berkenan ni, biasalah. Dia boleh karang 1000 benda kata dekat orang dia tak suka. Betul tak betul itu soal lain. Kata pergi dulu. Bila duk kata ni, orang dengar 10 benda dia dengar, takkan 2 benda tak tersangkut. Percaya juga. Maka akhirnya buruklah imej Nabi Musa ni. Buruklah imej. Sebab kita ni kalau nak tahu baik kita, tanya kawan kita. Kalau nak tahu buruk kita, pergi tanya musuh kita. Kawan kita, dia rapat dengan kita, dia kenal baik dengan kita. Tanya dia cerita 1000 kebaikan kita. Tapi pergi tanya kawan hak musuh kita, 1000 buruk kita, dia cerita. 1000 tu betul tak betul, tu soal lain. Dia kata pergi dulu. Kata ni racun lah. Kalau tak kena satu cawan racun, pun kena setitik pun cukup lah. Maka tersebarlah benda ni dalam masyarakat. Cerita apa? Cerita kata Musa ni, dia ni penyakit burut. Dalam Sahih Bukhari dia cerita macam-macam. Dia tuduh kata dia ni baras, dia ni penyakit sopak. Dia tuduh kata dia ni penyakit burut. Dia tuduh kata dia ni ada penyakit kulit apakah. Itu pasal dia tak mau nak main mandi sama dengan kita ni, takut kita tahu aib dia. Itu cerita lagu tu. Sebenar-benar Musa tak pergi join mereka, pasal Musa tak boleh buat benda yang mereka buat. Maka pada satu hari Nabi Musa pergi hendak mandi. Satu hari Nabi Musa nak pergi mandi seorang lah.
taruh kainnya di atas batu. Maka bawa lari batu dengan kainnya. 1 hari ditakdirkan Allah benda ni nak jadi. Tuan-tuan, saya ingatkan lagi sekali. Ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini hadis sahih. Ini benda jadi betul. Jangan saya duduk, ni duduk main karut. Ni batu lari pula. Tak. Ini sabit daripada hadis yang sahih. Riwayat Al-Bukhari. Nabi Musa nak pergi mandi 1 hari. Bila dia pergi nak mandi, dia buang baju dia, bubuh atas batu, orang semua tak ada, dia pun mandi. Batu yang dia pergi letak kain, batu tu lari. Buat lari kain dia. Maka pergi berhenti di hadapan perhimpunan Bani Israel. Batu ni pergi lari, pergi berhenti di tengah khalayak Bani Israel. Duk ada ramai-ramai ni. Benda ni berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikut Musa. Mau tak ikut. Kita pun kalau orang pelari baju, mau tak hambat. Keri rengkung lah hambat. Hambat batu ni lagi. Dia hambat lagi laju. Dia hambat lagi laju. Oh, dia kata kacau macam ni. Bila sampai di depan khalayak Bani Israel ni, ada bercakap, buat cerita macam-macam, semua ada. Ni batu tu pergi berhenti depan ni semua. Maka ikut Musa. Nabi Musa ikut sampai tang tu. Ambil kainnya. Depan-depan orang ramai semua, dia ambil kain dia. Maka lihat mereka itu akan dia. Tiada burut. Puak ni tengok-tengok. Elok dia kata. Tak siapa yang duduk cerita kata burut, kata sopak, kata apa, tak ada apa. Dalam Sahih Bukhari dia sebut di sana, dia kata la yura min jildihi syai'un fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah. Dalam hadis tu dia cerita apa? Dia kata la yura min jildihi syai'un. Dia kata di kulit nampaklah dia ni, pasal dia lari ni fara'auhu uryanan. Itulah sekali Tuhan bagi Bani Israel tengok Nabi Musa dalam keadaan uryanan, dalam keadaan tak ada sorak benang di badan dia. Pertama kali mereka tengok yang kata Nabi Musa ni lari mai dalam keadaan tak ada apa di pakaian, di badan dia tak ada satu pakaian pun. Bila mereka tengok macam tu, la yura min jildihi syai', tak ada satu benda pun yang orang duk tohmah selama ni pada kulit dia, tak ada. Yang kata sopak tak ada, buang hujung jari kelingking kok kata kulit nak sopak tak ada. Kok kata burut dah, duk elok aja. Kok kata dia ada penyakit kulit gatal apa, tak ada. Bahkan dia kata ahsana ma khalaqallah. Itulah yang terbaik yang dijadikan oleh Allah kepada manusia. Tengok-tengok tu potong habis segala hak orang duk bercakap selama ni. Tujuan Allah takdirkan benda tu jadi apa dia? Kerana nak membersihkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada tohmahan orang-orang jahat yang berniat jahat nak memburukkan Nabi Allah Musa alaihi salam ni. Maka lihat mereka itu akan Nabi Musa tiada burut, iaitu batu yang diwahyikan Allah suruh pukul ketika Musa minta hujan, maka memancar 12 mata air daripada batu tu. Itu mukjizat Nabi Musa. Batu yang buat lari tu, batu itulah kemudiannya bila jadi kemarau, orang main minta tolong Nabi Musa, Allah perintah Nabi Musa ambil tongkat pukul. Idrib bi'asakal hajar, guna tongkat tu pukul batu ni. Bila pukul dia terpancang keluar 12 punca mata air. Batu tu lah batu yang buat pelari baju dia. Firman Allah, wa kana indallahi wajiha, dan adalah Musa alaihi salam pada Allah itu ampunya kemegahan. Nabi Musa yang orang duk tahmah, duk kata macam-macam ni, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia orang yang Allah bagi kemegahan kepada dia. Maka dibinasa Allah akan Fir'aun dan Haman dan Qarun dan kaum mereka itu, tak kalah bantah mereka daripada ikutnya nak beriman. Itu dia. Siapa juga yang lawan Nabi Musa, Allah binasakan semua sekali. Sehebat-hebat Fir'aun, Allah tenggelamkan dia dalam Laut Merah. Sehebat-hebat Haman, menteri yang menjadi penasihat utama kepada Fir'aun, binasa Haman ni sama dengan Fir'aun di dalam Laut Merah. Qarun, bukan orang lain, sepupu Nabi Musa. Qarun ini sepupu Nabi Musa. Allah bagi dekat dia kekayaan melimpah. Wah, tiba-tiba dia bantah tak mau ikut agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Binasa Qarun dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, siapa lawan Nabi Musa, Allah musnahkan semua sekali. Maka kemegahan bagi Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan setengah daripada disakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yang ni dia ceritalah, Nabi Muhammad pun kena juga daripada kalangan
daripada kalangan orang yang hidup pada zaman dia, Nabi Muhammad pun kena sakiti juga, bahawa berbahagi rampasan perang Hawazin. Maka kata seorang laki-laki, ini bahagian tiada dikehendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka marah Nabi SAW bila berlaku perang. Menang tentera Islam, balik, bawa balik harta rampasan perang, dia panggil ghanimah. Bila bawa balik, Nabi bagi buat pembahagian harta ni. Ada pula satu Muhammad mana ke bangkit, satu Muhammad mana bangkit, bangkit, dia kata apa? Ini tidak adil. Dia kata lagu tu. Apa? Iklan apa lah radio tu? Ini tidak adil. Bila Nabi duk bahagi tu, dia bangkang pembahagian yang Nabi buat. Dia kata apa? Ini tidak adil. Apa yang Nabi buat ni tak adil. Merah muka Nabi. Nabi kata, kalau aku utusan Allah, Rasulullah, kekasih Allah pun hang kata tak adil, tidak ada manusia adil atas muka bumi. Nabi kata. Disakiti hati Nabi dengan kata-kata tu. Orang tak percaya ni. Orang tak percaya. Nabi ni dia pergi tak percaya. Maka sangatlah kecil hati Nabi. Maka bersabda Nabi SAW, di rahmat Allah akan Musa. Sungguh apabila disakiti dia terlebih banyak daripada ini, maka sabar ia. Yang kata Nabi Muhammad ni, bila orang jengkel dia macam tu, orang cabar dia macam tu, berasa hati dia, berubah ayak muka dia. Tapi dandan dia ingat, dia kata, nak banding aku dengan Nabi Musa alaihi salam, tak boleh banding. Nabi Musa lagi teruk disakiti oleh umat zaman dia, tetapi sabar dia, maka aku lebih lagi kena sabar. Nabi Muhammad kata macam tu. Hadis itu riwayat Al-Bukhari. Dia kata, sambung ayat tu, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai segala mereka yang beriman, takut olehmu akan Allah dengan junjung suruh dan tegahnya. Wa qulu qawlan sadida, dan kata olehmu perkataan yang benar-benar. Allah pesan, suruh Nabi Muhammad habaq mai dekat kita, kalau kita betul-betul beriman, cakap biar benda betul, bercakap benda benar, jangan cakap benda bohong, benda tipu. Firman Allah, yuslih lakum a'malakum, mensalih ia, yakni mensalihkan Allah bagi kamu akan amalan kamu, terima akan dia. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pesan dekat kita, cakap benar, bila masa pun cakap benar. Kalau kita buat amal soleh, kita cakap benda-benda yang benar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kita menjadikan semua amalan kita soleh belaka. Tuan-tuan, jadi orang soleh ni beruntung. Pasal apa? Pasal berapa banyak orang Islam dalam dunia ni semayang, masa tahiyat dia akan doa untuk orang-orang yang soleh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau kita ni termasuk di dalam ibadullah, di dalam kalangan hamba Allah yang salihin, kita termasuk dalam doa orang yang duk baca tahiyat ni. Sendiri, otomatik dia masuk. Kalau kita ni buat amal salih dan Tuhan terima kita, Tuhan jadikan kita ni di kalangan salihin, di kalangan orang-orang yang salih. Bila orang semayang, orang baca tahiyat, orang minta keselamatan ke atas ibadah, ke atas hamba Allah yang salihin, masuk kita sekali. Maka untung orang-orang yang masuk dalam kumpulan salihin ini. Dan nak boleh kita ni jadi orang yang buat amal salih, Allah kena bantu. Allah bantu kita, kita ni sendiri akan terdorong untuk buat benda-benda yang salih. Firman Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampun Allah bagi kamu akan segala dosa kamu. Bila jadi golongan salihin, Tuhan janji sikit-sikit dosa yang kita buat, kita akan cepat istighfar, Tuhan akan ampun dosa kita. Orang salih, dia buat satu benda yang sebenar pun tak salah, tapi kalau dia orang salih, dia rasa salah. Tentu pernah baca cerita Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, dia orang menyaga. Dia saudagar kain, tokek kain. Dan dia menggajikan orang-orang untuk bekerja dengan dia jual kain. Satu hari kawan yang duk jual, kuli dia yang duk jual kain untuk dia ni, buka kain. Bila buka kain nak jual tu, sambil duk gabui kain tu, sambil duk sebut subhanallah, alhamdulillah.
Orang yang main nak beli ni bila dengar peniaga macam ni, mulut duk bertasbih kepada Allah, duk bertahmid memuji Allah dan sebagainya, jadi hati tu lebih rasa nak beli benda tu. Mahal sikit tak apa nak beli. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengok benda ni, dia jadi tak boleh tidur. Dia tengok benda ni, dia jadi dia balik di rumah duk fikir. Dia kata, adakah orang beli kain ni, orang beli kerana terpengaruh dengan orang ni duk sebut subhanallah, duk sebut alhamdulillah, adakah kerana tu? Kalau orang beli kerana terpengaruh dengan kawan ni duk sebut, tak syok. Dia kata dia mau orang beli tu dengan keredaan hati. Memang dia nak beli benda tu kerana dia puas hati, bukan kerana tertipu dengan mulut cakap manis ni. Yang tu apa salah tuan-tuan? Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, yang tu jadi benda balik di rumah duk fikir. Apa dia buat tuan-tuan? Dia pergi cari balik ni kawan hak beli kain hak mata dia tengok ni, dia pergi cari balik kawan tu, dia ambil balik kain, dia bagi balik duit. Kawan tu pasal apa? Dia habang lah. Pasal apa? Aku tak mau hang beli kain ni kerana hang terpengaruh manis mulut orang yang jual kain ni. Dia kata, aku tak mau macam tu. Tapi kalau hang beli ni kerana hang berkenan kain ni, hang beli, tak apa. Dia kata. Dia rasa benda tu macam ada unsur-unsur nak tipu. Dia rasa macam tu. Padahal tak tipu pun. Tapi dia rasa macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lihat tahap orang-orang ni sampai tahap tu. Yang kata imam-imam mazhab, yang kata sahabat-sahabat Nabi, mereka punya makam, mereka punya kedudukan tu takat tu. Firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat Allah dan rasulnya dengan ikut segala suruh dan tegahnya, maka sungguh dapat kemenangan dia, akan sebagai menang besar di akhirat syurga, iaitu tempat nikmat selama-lama. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu, dia kata siapa taat Allah, siapa taat Rasul, dia menang. Menang kalah ni diukur dari segi sejauh mana dia taat Allah dan taat Rasul. Kalau dia taat Allah dan taat Rasul, nampak kalah, tetapi di sisi Allah dia menang. Kita tuan-tuan ada anak 5 orang. Kita ada anak 5 orang. 5 anak kita jadi golongan profesional, jadi doktor pakar, jadi lawyer yang terkenal, jadi engineer besar, buka syarikat sendiri, jadi semua berjaya 5 orang. Tapi 5 orang tak semayang, tak sujud semayang kepada Allah. Mata orang kata dia ni hebat, dia ni bapa misali, PIBG sekolah buat mesyuarat, panggil dia main cakap. Macam mana dia boleh didik anak dia berjaya 5 orang ni? Di sisi Allah dia tak berjaya. Pasal apa? Anak tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada 5 orang anak, 5 berjaya cemerlang atas dunia, akhiratnya Masya Allah, ini berjaya, ini orang berjaya. Maka ukuran Allah, ukuran kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sejauh mana dia taat Allah dan Rasul. Dia taat Allah dan Rasul, Tuhan kata faqad faza fawzan 'azima, maka dia dapat menang besar dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, bahawa kami, yakni Allah, telah kami lentang, telah kami bentang, telah kami tawarkan, telah kami offer amanah kami atas segala langit dan bumi dan bukit. Tuhan kata apa? Tuhan kata satu amanah Tuhan offer dekat langit, dekat bumi, dekat bukit. Tuhan tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada bukit, makhluk Allah yang besar-besar. Maka amanah itu ialah segala taatnya. Yang kata amanah itu ialah taat Allah. Tuhan nak amanahkan ketaatan ini kepada langit, kepada bumi, kepada bukit, kepada ni makhluk-makhluk yang besar-besar. Daripada semayang, puasa, zakat, haji dan lainnya, daripada tiap-tiap yang diberi pahala pada kerja. Ni benda-benda baik ni, bila buat dapat pahala. Benda ni amanah. Semayang tu amanah. Kalau kita tak semayang, kita tak amanah. Semua benda yang Tuhan suruh buat, yang kalau buat Tuhan bagi pahala, itu amanah. Baca Quran, itu amanah. Baca Quran itu amanah. Kalau kita baca Quran hari-hari, kita orang yang menunaikan amanah. Semua benda yang kalau buat dapat pahala adalah amanah di sisi Allah. Amanah ni Allah tawarkan kepada langit. Amanah ni Allah tawarkan kepada bumi.
Amanah ni Allah tawarkan kepada bukit. Allah tawarkan benda ni kepada makhluk dia yang besar-besar dulu. Maka jika mereka itu sempurna akan dia, yakni menunaikan amanah itu, memberi pahala akan mereka itu. Dan jika mereka itu sia-sia akan dia, maka diseksa mereka itu. Amanah tu Tuhan tawarkan kepada makhluk yang besar-besar. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Maka menegah, maka enggan, maka tak mau mereka itu. Bila Allah nak bagi amanah ni kepada langit, langit tak mau. Allah nak bagi amanah ni kepada bumi, bumi tak mau. Allah nak bagi amanah ni kepada laut, laut tak mau. Allah nak bagi amanah ni kepada bukit, bukit tak mau. Makhluk Allah yang besar-besar tak mau nak pikul amanah ni. Dan takut mereka itu daripada nak menanggungnya, iaitu dengan dijadikan padanya faham dan bertutur bagi menjawab khitab Allah itu. Allah bagi yang kata langit ni boleh bercakap. Bila Allah offer, Allah tawarkan amanah dekat dia, langit bercakap. Langit kata aku tak mau, aku takut, aku tak boleh nak tunai amanah ni. Allah tanya bumi, hang mau tak pikul amanah ni? Bumi diberikan mulut untuk bercakap. Bumi kata aku tak mau, aku takut, aku tak tertunai amanah ni. Bila amanah ni ditawarkan kepada bukit, bukit tu diberikan oleh Allah kuasa bercakap. Maka bukit kata aku tak mau, aku takut, aku tak tertanggung amanah yang besar ni. Wa hamalahal insan, dan tanggung akan dia oleh manusia. Tapi manusia yang 3 kaki 8 inci ni, manusia ni sanggup nak pikul amanah. Itu dia yang kata manusia. Cukup mau dengan jawatan ni, dengan apa jawatan tu amanah lah. Cukup mau. Bergaduh sampai tak bercakap hang aku kerana jawatan. Fitnah hang aku kerana jawatan. Penjatuh hang aku kerana jawatan. Sedangkan jawatan itu amanah. Yang kata manusia ni, dia cukup gairah, dia cukup berselera, dia cukup mau dengan amanah ni. Langit pun tak mau terima, bumi yang terampak luas pun tak mau terima, bukit yang hebat, pejai itu tak mau terima. Manusia ni, wa hamalahal insan. Tuhan kata, dan menanggung akan dia oleh manusia. Firman Allah bagi Adam, bahawa aku telah tawarkan amanah aku atas 7 lapis langit, ke atas bumi dan ke atas bukit. Maka enggan mereka daripada nak menanggungnya. Maka adakah engkau nak ambil akan dia dengan barang padanya? Tuhan tanya Nabi Adam, Adam, hamba dah amanah ni? Kalau tidak, langit kena semayang, langit kena puasa, langit kena apa? Kalau dia terima amanah tu, mereka tak mau. Allah pergi tanya Nabi Adam, hamba ke tak? Maka sembah Adam, apa padanya? Adam kata, yang kata amanah ni apa? Maka firman Allah, jika engkau pelihara baik-baik, dinikmat akan engkau. Tuhan kata amanah ni, kalau hang boleh tunaikan amanah ni, hang dapat pahala. Pahala hang dapat syurga. Dan jika engkau perbuat jahat, yakni tiada dipelihara amanah itu, diseksa akan engkau. Tuhan kata amanah ni kalau hang sanggup pikul, tiba-tiba hang tak laksanakan tuntutan amanah tu, hang akan kena seksa. Maka tanggung akan dia oleh Adam. Adam dengar-dengar, dia duduk nampak surga ni cantik, dia kata okey, boleh. Maka sembah Adam antara 2 telinga aku dan tengkuk aku. Dia kata aku terima buah atas belakang, aku akan pikul amanah ni. Innahu kana zaluman. Kata Tuhan bahawasanya manusia itu ia banyak zalim. Artinya memfitnah bagi dirinya pada menanggung amanah itu. Tuhan kata manusia ni memang zalim. Dia tahu dia tak boleh buat benda ni. Kalau dia terima juga. Dia zalim pada dirinya. Kita tahu kita tak boleh laksanakan tugas tu. Kalau kita terima jawatan ni, terima juga. Zalim. Kita zalim pada diri kita. Kerana kita tak boleh tunaikan amanah yang kita sanggup terima tu, kita berdosa di sisi Tuhan. Saja aja pergi cari batu di orang kata tak ada beban, batu digalas. Begitu. Maka memfitnah diri pada kerja taat yang dikehendaki dengan zalim di sini, iaitu kepujian pada anbiya dan aulia. Nabi-nabi, para anbiya, mereka kepujianlah. Amanah yang Allah bagi kat mereka, mereka boleh laksanakan semua. Hak kita ni, hak diterima ni, sampai 5-6 jawatan duk galas atas belakang, sedangkan kita tak tunai amanah jawatan itu. Kita jawab di depan Allah. Firman Allah, jahulah, lagi banyak jahil manusia ini dengan menanggung amanah itu. Kerana nyata dengannya kufur dan syirik dan munafik daripada iman dan Islam, maka dibalas keduanya. Itu dia. Kerana zalim dan jahil tadi, maka dibalas mereka ini dengan azab siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah,
liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, supaya mengazab Allah akan segala laki-laki yang munafik dan segala perempuan yang munafik dan segala musyrikin, baik laki-laki ataupun perempuan yang mensia-siakan mereka akan amanah Allah itu. Siapa yang terima amanah, lepas itu tak boleh nak laksana tuntutan amanah, Tuhan akan seksa mereka. Awal-awal tahu tak boleh nak tanggung, jangan terima. Begitu firman Allah, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan taubat Allah atas segala mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yakni yang menunai amanah Allah itu. Siapa yang terima amanah, dia tunai amanah itu. Allah Subhanahu wa taala akan terima kebaikan yang mereka buat. Mana-mana silap yang mereka buat, mereka minta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahim, dan adalah Allah itu Tuhan yang amat mengampuni bagi segala mukmin, lagi amat rahim, amat sayang dengan mereka itu, yakni dengan diberi pahala atas taat mereka dengan berbagai-bagai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Habis kita berakhir surah Al-Ahzab, insya-Allah lepas ni kita masuk surah Saba. Surah Saba Makkiyah. Akan menyusul selepas ini insya-Allah surah Saba yang diturunkan di Makkah. Dia ada 54 ayat. Surah Saba ini diturunkan selepas daripada surah Luqman. Surah Saba diturunkan selepas daripada surah Luqman. Saba ni ialah asal daripada nama satu kabilah Arab di negeri Yaman. Ada satu kabilah Arab nama dia kabilah Saba. Mereka ni akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar, dan kerajaan dia dinamakan Kerajaan Sabaiyah. Ini yang kita nak baca insya-Allah pada bulan depan ni. Mereka berjaya. Yang kata kaum Saba ni, mereka berjaya membina satu empangan besar. Buat satu empangan besar. So daripada negeri padang pasir kering kontang, kerana kehebatan mereka atas bantuan Allah, mereka boleh bina satu empangan besar. Maka negeri yang asalnya kering kontang tu jadi subur sesubur-suburnya. Segala macam pokok, buah-buahan, sayur-sayuran, semua kira subur di kawasan tu. Allah anugerahkan kesuburan, kemakmuran dan sebagainya kepada penduduk negeri Sabak ni. Bila Allah bagi makmur, bila Allah bagi subur negeri, bila Allah bagi limpah nikmat yang mencurah-curah ni, jadi apa yang selalu jadi? Maka penduduk negeri Sabak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu begitu dia benda ni tak boleh elak, tuan-tuan. Kita tak mau pembangunan, tak boleh. Kita kena terima pembangunan. Tapi bila terima pembangunan dia main sekali dengan hak mampu banyak-banyak. Tak boleh buat apa. Dia main sekali. Kita nak tutup Malaysia daripada menggunakan internet. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ini internet ni kalau diguna secara baik, dia sumber maklumat yang borderless, yang tak ada border, tak ada sempadan. 1001 macam maklumat tu ada dalam internet ni. Kita tak boleh tahan daripada internet masuk negara kita. Kita buka. Bila kita buka, internet disalahgunakan. Maka masuk sekali dengan internet ni, segala benda buruk, kita tak boleh nak buat apa. Nampak dia macam tu. Manusia ni pun serupa. Miskin ni leceh. Bila miskin, papa kedana, melarat, dia bawa tangan tadah, minta belah kesian orang sana sini, ni leceh. Kita kerja kuat, kita usaha sungguh-sungguh, Tuhan turut serta dalam usaha kita, Allah buka pintu rezeki. Kita daripada miskin jadi selesa, jadi senang-senang, jadi mewah, mewah jadi kaya-raya. Lupa Allah pula. Dia main sekali. Dia terlupa Allah. Daripada boleh duduk mengaji sebulan sekali, daripada boleh duduk mengaji seminggu sekali, bila dia main senang, bila dia main, habis semua. Mengaji tak ada, agama tak ada, Nabi tahu apa pun tak tahu dah. Dia jadi kalut, tak ada punca. Pasal apa? Pasal dia main sekali dengan kesenangan kita, dia main benda-benda macam ni. Ada orang boleh bertahan, tapi ramai orang tak boleh tahan. Ini yang jadi kepada penduduk negeri Sabah. Mereka jadi lupa Allah Subhanahu wa taala. So sebagai balasan dia apa, kita akan baca insya-Allah. Allah panjang umur, Allah bagi kesihatan dekat kita, kita baca surah ni, surah Sabah ni, kita akan tengok ni. Apa yang kita duk bagi tahu ni ada dalam surah ni. Akhirnya Tuhan balas dekat depa apa? Tuhan bagi pecah empangan tu.
Rupanya pecah empangan tu azab Tuhan. Nampak tak? Ada orang kalau hari ni kalau berlaku, dia kata apa? Dia kata ini sebab human punya kesilapan, manusia punya buat silap ni, engineer yang mana akan buat silap ni, jurutera punya silap ni, pergi jadi macam ni. Tak. Di sisi Allah kadang-kadang berlaku benda ni adalah atas kehendak Allah yang ada hikmah di sebalik kejadian itu. Maka pecahnya empangan Ma'rib ni, kepunyaan penduduk negeri Sabak ni, empangan tu nama dia empangan Ma'rib. Pecahnya empangan Ma'rib tu Allah sebut dalam Quran. Allah kata pecahnya empangan itu sebagai satu balasan kepada mereka. Bila pecah empangan tu jadi banjir besar, ngemati dengan apa, dengan habis semua. Bila empangan tu tak ada, negeri kembali menjadi kering kontang, tumbuh-tumbuhan sudah tak jadi lagi. Maka mereka melalui zaman susah. Setelah Allah bagi senang, mereka lupa Allah, Allah balikkan mereka kepada zaman susah mereka. InsyaAllah Allah panjangkan umur, kita akan baca apa cerita yang ada di sebalik surah Sabak ini. InsyaAllah menarik surah ni. Cara tu macam kempen nak suruh ramai lagi bulan depan. Kan? Dia ada lagi cerita-cerita Nabi Daud. Apa keistimewaan Nabi Daud ni? Apa mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi Daud ni? Dia ada lagi cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia ada kaitan dengan kerajaan Sabaiyah ni. Siapa dia Nabi Sulaiman ni? Apa keistimewaan dia? Dan kita nak tahu bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam habis umur. Dia ada cerita dalam ni. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dia wafat macam mana? Dia ada cerita dalam ni. InsyaAllah Allah panjangkan umur, kita akan ikuti sama-sama. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.